patut tak layak orang laki yang beriman atau wanita bila Allah dan Nabi telah putuskan suatu urusan. Sudah jelas, dalil dah ada. Kamu masih juga nak pertikaikan, nak ikut pandangan orang lain. Saya keliru sejak kebelakangan ini kerana ada ucapan-ucapan kita berfiqah Syafi'i. Alhamdulillah, kita tahu fiqah sunnah saja. Bukan, fiqah datang dari sunnah, bukan datang dari Syafi'i pun belajar daripada sunnah. Tapi akidah apanya? Akidah siapa? Dia tak kata akidah Syafi'i pun, tak kata akidah Hanafi pun, tak ikut akidah sahabat pun, akidah Asy'ari. Saya pening kepala sekejap. Berarti akidah Syafi'i pun tak betul, akidah Imam Malik tak betul, Abu Hanifah tak betul, sahabat tak betul. Pasal dia kata akidah yang betul akidah Asy'ari. Satu macam yang go ahead go standard. Fiqh Syafi'i, akidah yang dibawa oleh Nabi. Kalau Nabi tak ajar kita akidah, kita pun tak tahu apa itu akidah. Yang kita tahu akad nikahnya. Akad nikah kita faham. Kalau akidah apa? Tapi inilah yang kata bagaimana kita nak betulkan keadaan. Sebab itu kita orang awam jangan pelekeh para alim ulama. Dan kita doakan biarlah alim ulama yang wajib kita hormati, kau hormatlah ilmu wahyu, bukan ilmu nafsu. Setiap sabda Nabi yang sahih jangan kau tentang. Di antara kata Ibn Abbas kepada sahabat-sahabat waktunya, bila saya kata qala Rasulullah SAW, kamu kata qala Abu Bakar wa Umar. Bila Rasulullah dah bersabda, pandangan pendapat Abu Bakar Umar pun tak sepatut dilayan. Itu zaman sahabat. Ini bukan sebarang orang Abu Bakar Siddiq. Ini janji masuk syurga. Tapi kalau dia ada pandangan, kemudian macam contohnya, selepas Rasulullah wafat, berlakulah perbincangan orang Ansar Madinah. Sedang fikir siapa yang layak mengganti Nabi. Sudah dibincang. Tidak termasuk Abu Bakar, tidak masuk Umar. Ini semua orang Ansar. Kerana Rasulullah wafat di Madinah bersama para Ansariyun. Tapi ada Muhajirin juga. Abu Bakar terdengar. Lalu dia ingatkan para sahabat Al-Ansariyun bahawa Rasulullah pernah bersabda, maksudnya yang saya nak ringkaskan, bahawa khilafah orang Islam akan jatuh kepada orang Quraisy dulu. Selepas itu barulah kepada yang lain. Rasulullah ingatkan. Macam Rasulullah juga, siapa pun tak tahu mana dimakamkan Nabi. Nak hantar ke Baqi', Uhud, balik ke Mekah bersama Khadijah. Sehingga Abu Bakar cerita bahawa Rasulullah telah bersabda, maksud di mana seorang Rasul wafat, di situ dimakamkan. Ini bila disebut saja Rasulullah bersabda, tidak ada siapa lagi pertikaikan. Sami'na wa ata'na. Fatimah, ingat dia ada hak dapat warisan daripada ayahnya Rasulullah SAW. Dia nak tanya bila dia boleh dapat. Perasaan Rasulullah, anak laki semua tidak ada lagi. Yang hidup selepas wafat Rasulullah ialah Fatimah. Sehingga datangnya, yang sahabat kata, Rasulullah dah berpesan bahawa dia kalau ada tinggal apa-apa harta, tak diwarisi oleh keluarganya. Hukum warisan tidak jatuh pada Nabi. Macam setiap wanita yang
dikawini oleh Nabi, sekali dia ada jima, tak boleh dia kahwin selama-lama, dia jadi ummul mukminin, kerana itu khusus untuk Nabi dan keluarga dia. Ini perlu kita faham. Contohnya, bila perintah Nabi jelas, tak boleh lagi kita layan pandangan pendapat yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ini Allah berfirman, tak sepatut, tak layak orang lelaki yang beriman atau wanita bila Allah dan Nabi telah putuskan suatu urusan, sudah jelas, dalil dah ada, kamu masih juga nak pertikaikan, nak ikut pandangan orang lain. Kalau itulah pilihan kamu, kamu telah berderhaka kepada Allah dan Nabi. Siapa yang menolak Quran dan Sunnah yang jelas, maka dia sudah sesat. Allah kata, faqad dalla dalalan mubina. Janganlah kita lupa adab agama, very simple. Apa yang Allah perintah, apa Nabi sabda, diberi laluan dulu. La tuqaddimu baina yadayhi Allahi wa rasul wattaqullah. Jangan kamu mendahului kata-kata sesiapa atas firman Allah dan sabda Nabi dalam urusan hidup kita sebagai seorang muslim. Jadi ulama mana yang utamakan Quran dan Sunnah, kita akan sama-sama mengikut, sokong, dan kita akan mengikut dan kita akan hormati. Tapi kalau mereka mengkhianati agama Islam, menyampaikan Islam ikut nafsu, ikut kehendak mereka, kita tak boleh juga diam. Walaupun bukan alim, kita kena berhati-hati kerana kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat. Allah berfirman, wala ta'fu ma laysa laka bi'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan buat sesuatu, cakap sesuatu tanpa ilmu. Bila kata ilmu, bukan pandangan, pandangan bukan ilmu. Ilmu ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan hakikat ilmu, pure knowledge, unpolluted, uncorrupted. Qala Allah wa qala Rasulullah. Jadi Allah ingat, kerana pendengaran kamu, telinga kita, bila dengar orang cakap, penglihatan kamu, kamu dah dapat dalil Quran dan Sunnah, dan hati kamu akan disoal oleh Allah di akhirat. Aku bagi hati, you tak berhati-hati. Aku bagi mata, kamu buta. Aku bagi telinga, kamu pekak. Apa Allah berfirman? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka macam haiwan, lagi sesat daripada haiwan. Ulaika humul ghafilun, lalai. Mudah-mudahan kita jadi umat yang tidak lalai dan bertanggungjawab. Siapa yang ajar kita, dia kata dia alim, dia ulama, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ada dalil qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita ahli sunnah wal jamaah berakidah dan bermanhaj.